pastinya ku fikirkan dirimu. Deru angin bertiupan berlaku, ingin ku sampaikan rinduan di hati. Lagu cinta ini untuk kamu. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Afandi, nombor metrik 252234. Untuk pembangunan aplikasi pembentangan kumpulan, saya buat poin 2 dan nombor 4. Okey, poin yang kedua, yang pertama, definisi masalah aplikasi Boost ni. Kami pilih aplikasi Boost. So definisi masalah aplikasi Boost ni, yang pertama dia ada 5 definisi masalah aplikasi Boost ni. Okey, yang pertama, bahasa yang digunakan dalam Boost app. Okey, aplikasi cuma gunakan bahasa Inggeris saja untuk Boost ni. Lepas tu aplikasi Boost ni dia perlu dua bahasa lah untuk rakyat Malaysia, agar pengguna boleh memilih mana bahasa yang mereka nak lah. Okey, lepas tu dengan kebolehcapaian dan kemaskini dua bahasa dapat menarik minat pengguna menggunakan aplikasi ini. Itu antara masalah yang pertama. Okey, masalah kedua, mempunyai lebih daripada satu nombor telefon bimbit. Hanya 2 akaun saja dibenarkan untuk mendaftar akaun Boost dalam satu telefon bimbit pengguna. Itu menjadi masalah juga. Okey, yang masalah yang ketiga, tersedia di kawasan terhad. Hanya pengguna dengan nombor muda alih Malaysia sahaja yang boleh mendaftar di Boost. Jika pengguna mempunyai nombor muda alih Malaysia sama ada pasca bayar atau prabayar, pengguna akan dapat menggunakan aplikasi Boost dengan mudah. Okey, masalah yang keempat, untuk aplikasi Boost ni, reka bentuk antara muka kurang mesra pengguna untuk pengguna baru. Pengguna baru ni dia tak berapa macam kurang mesra pengguna. Okey, antara muka yang terlampau padat. Lepas tu bagi pengguna baru, mereka sangat keliru kerana butang promosi dan penjualan serta lesen begitu syarat dan padat dalam satu antara muka. Dan satu piece tu padat, dia punya button semua. So pengguna baru ni susah lah. So untuk masalah yang kelima, pengodaman, kecurian maklumat dan identiti. Risiko pendedahan maklumat penting diberikan secara tidak sengaja boleh berlaku pada sesiapa sahaja. Contohnya SMS. Pasu lah, kononnya pengguna telah menangi wang sebanyak RM8,000 daripada pihak Boost app. Padahal itu adalah scammer. So aplikasi Boost juga banyak membuat kupon percuma, promosi tanpa henti, tawaran hebat dan pemberian voucher secara percuma setiap hari. Membuatkan skamer ataupun pengodam ni mengambil kesempatan terhadap aplikasi Boost. Itu adalah masalah aplikasi Boost lah. Ada 5 masalah dah. Okey, untuk topik seterusnya, pembaharuan inovasi aplikasi Boost. Untuk pembaharuan lah. So yang pertama, dia ada 2 je point. Yang pertama, kerjasama syarikat Boost dengan iPrice. Pengguna e-dompet Boost kini boleh mengakses jutaan produk daripada ribuan peniaga di seluruh Malaysia. Aplikasi Boost menyediakan perantai yang boleh membandingkan produk, harga dan jadual penghantaran. Boost juga lebih tekad untuk memacu solusi berinovasi melalui e-dompet gaya hidup keluaran Boost di musim COVID-19. Okey, betul. Yang terakhir, Boost bakal memperkenalkan ribuan rakan pedagang kepada ekosistem Boost. Okey, ini yang kedua, inovasi dia terhadap aplikasi Boost ni. Boost bekerjasama dengan Maidin. So, kaedah pembayaran tanpa tunai di kesemua gedung beli belah Maidin di seluruh Malaysia. Mudah untuk pengguna pergi Maidin gunakan Boost. Boost mempunyai lebih 3 juta pengguna dalam Malaysia ni sehingga hari ini serta 35,000 lokasi di seluruh negara. Aplikasi Boost menginovasikan rangkaian aplikasinya dengan meluaskan jaringan dengan cara peruncitan terkemuka dan aplikasi penjualan secara online. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Salam sejahtera, saya Frankie Al-Uli 258225. Baik, hari ini saya akan membentangkan satu aplikasi yang dinamakan Boost App. Latar belakang Boost App. Boost App ialah e-wallet yang dibangunkan oleh Axiata Digital, iaitu syarikat yang sama dengan Celcom. Ia adalah aplikasi mobile wallet yang dibangunkan pada tahun 2018 di Malaysia.
Pengguna juga boleh menambah kredit prabayar pengguna secara on to go, membayar bil dan juga membeli pelbagai voucher digital pada tawaran hebat melalui kedai digital BoozAid. Dan terakhir sekali adalah BoozAid telah didaftarkan sebanyak lebih 8.8 juta orang rakyat Malaysia. Ini merupakan kelebihan dan kelemahan BoozAid berbanding e-wallet lain. Kelebihan dia yang pertama adalah boleh transfer out ke akaun bank seperti MyBank, CIMB dan lain-lain bank. Yang kedua, ada disediakan ciri cashback apabila kita beli sesuatu ataupun membuat transaksi melalui BoozApp. Yang ketiga adalah BoozCoin bagi setiap transaksi apabila kita membeli RM20 ke atas, dia akan bagi satu coin ataupun mata lah ke atas transaksi yang telah dilaksanakan. Keempat, disediakan pembelian voucher. Sekiranya kita membeli barangan dengan berjumlah RM100, dia akan bagi voucher bernilai RM5. Dan kelemahan BoozAid ni adalah yang pertama, bahasa yang digunakan dalam bahasa BoozAid hanya satu bahasa, iaitu bahasa Inggeris sahaja. Yang kedua adalah mempunyai lebih daripada satu nombor telefon tidak boleh digunakan. Hanya satu nombor saja yang boleh didaftarkan di dalam BoozAid. Dan ketiga adalah tersedia di kawasan terhad sahaja. So, mana-mana kawasan yang luar daripada kawasan bandar, BoozAid tidak boleh digunakan. So, yang ni adalah ciri-ciri aplikasi BoozAid. Yang pertama adalah ganjaran melalui BoozAid. Yang kedua, ganjaran untuk berbelanja dalam talian melalui cash up. Ketiga, membayar bil utility dengan rakan kongsi. Dekat sini banyaklah dia punya rakan kongsi dia. Keempat, membayar tempat letak kereta. Kelima, perkhidmatan bantuan. Keenam, tempahan dan pelbagai pembelian tiket pengangkutan awam. Ketujuh, membeli dan menawarkan voucher digital. Seterusnya adalah pemisah bil. Seterusnya, perkhidmatan penghantaran makanan, contohnya melalui Grab, MyTapau dan lain-lain lah. Dan terakhir sekali adalah pemindahan wang dengan percuma. Apabila kita pindahkan wang melalui BoozAid kepada akaun lain, dia adalah percuma. Okey, baik, itu sahaja daripada saya untuk pembentangan aplikasi BoozAid. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Razif Rahman. Nombor metruk saya 257405. Saya akan menerangkan tentang BoozApp, iaitu huraian untuk nombor 5, sustainability. Alright, untuk sustainability, ia dapat membangunkan ekosistem perdagangan terbaik dalam sektor produksi mikro. So, untuk pada waktu kini, BoozApp telah melancarkan edisi kempen Stay at Home dan juga Booz Got You. So, untuk kali ini, kempen ini untuk ataupun menarik perhatian para peniaga di luar sana, iaitu peniaga mikro, untuk beralih daripada offline kepada online. Kita sedia maklum yang pada masa kini pandemik COVID-19 sangat berkesan kepada para peniaga. So, this is one of the best way ataupun satu platform yang bagus untuk peniaga beralih arah kepada online. So, ia juga adalah untuk menggunakan inovatif ini untuk menambah pembaikan penggunaan. Dan salah satu impak atau potensi pada kawasan sosial yang terbaik adalah mengenalkan insurans sebagai pelaburan yang diperlukan kepada orang awam. So, kalau kita lihat dengan e-wallet RM5, Booz apps telah bekerjasama dengan Great Eastern untuk memberi insurans kepada para peniaga ataupun penyertaan daripada pihak luar. Dan dengan setiap kali dimasukkan hospital, akan diberi RM200. Alright, dan pada waktu kini kita lihat perlindungan juga telah meningkat untuk kematian sebanyak 25K.
untuk kematian disebabkan wabak COVID-19. So, penerima akan ditawarkan, macam saya cakap tadi, akan diberi hospitality sebanyak 200 satu hari jika disabitkan dengan wabak COVID-19 lah. So, penambahbaikan yang saya nampak atau pencadangan yang bisa berikan untuk Boost Apps dan ini terus berkembang, mereka perlu menambah pembaikan bayaran bil seperti TMB, Unify, lepas tu penambahbaikan bersama makanan seperti GrabFood yang mereka boleh masukkan dalam tersebut, dan juga mereka boleh menyediakan satu isi baru ataupun satu perkara baru iaitu e-healthy checking COVID-19, di mana kita dapat menyemak jika kita ada beberapa simptom yang COVID-19, so kita boleh check di dalam Boost Apps. So kerajaan juga jika nak beri bantuan, platform ini salah satu platform yang bagus untuk kita masukkan sekali. Alright. So kalau kita lihat dengan perubahan ini, dengan keutamaan yang diberikan kepada para peniaga mikro yang dari offline untuk ke online, ia dapat berimpak yang baiklah. So ia dapat membangunkan ekosistem perdagangan kita yang baik, dan ia dapat membantu masyarakat sana yang ingin mencari peluang pekerjaan yang agak sukar pada waktu ini. So mereka boleh melakukan perniagaan di Boost Apps. So itu saja penerangan saya. Saya harap dengan penerangan ini sustainability dan juga beberapa huraian lain dapat membantu dan dapat mengenal pasti apa masalah penambaikan yang boleh kita buat. Sekian, terima kasih.